Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu pada petang ini bagi meneruskan bacaan kitab tafsir ataupun tadabbur Al-Quran melalui surah-surah pilihan, dan telah kita tamatkan perbahasan daripada surah Al-Fatah, surah yang secara umumnya mengisi bicaranya berkenaan dengan kemenangan umat Islam, yakni di zaman Nabi SAW. Sesuai dengan makna surah tersebut yang diberi nama Al-Fatah, yang membawa maksud pembukaan ataupun kemenangan. Ramai yang menyangka Al-Fatah yang dimaksudkan adalah peristiwa yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, iaitu Fathu Makkah. Tetapi yang lebih benar dan lebih tepat, Fatah yang dimaksudkan adalah peristiwa Hudaibiyah yang berlaku 2 tahun sebelum pembukaan kota Mekah. Mengapakah peristiwa tersebut dinamakan sebagai Al-Fatah atau kemenangan, sedangkan zahirnya kemenangan belum ditempa oleh umat Islam? Allah nak beritahu awal bahawa kemenangan ini sebenarnya dia telah bermula lebih awal daripada apa yang kita sangkakan. Sebagai contoh, hadirin sekalian, kita lihat perubahan sebuah negara, wilayah bernama Turki, yang tenggelam di era kegelapan sekular sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada 1924. Negara itu duduk dalam sebuah kegelapan jahiliah sekular barat. Hampir sebahagian daripada rakyatnya tidak lagi menguasai ilmu-ilmu asas sebagai seorang Muslim. Tetapi pada lewat akhir tahun 2000 ke atas, khususnya era selepas tahun 2010, perubahan drastik di wilayah Turki itu berlaku, dengan wilayah itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Recep Tayyip Erdogan, yang telah membawa Turki keluar daripada zaman kegelapan sekular, walaupun tidak total atas beberapa faktor politik di negeri itu, di wilayah itu. Tetapi nilai Islam yang berjaya beliau bawa sangat drastik, sangat dapat dilihat oleh masyarakat Turki dan dunia luar. Boleh disifatkan ia adalah perjalanan akhir menuju gerbang kemenangan. Tetapi di manakah titik permulaan kemenangan sebenar Turki ini? Ianya bermula apabila munculnya tokoh pejuang Islam di negara tersebut pada era 50-an, iaitu seorang yang bernama Adnan Menderes. Dia telah berjaya untuk menukarkan
azan yang dilaungkan dalam bahasa Turki kembali kepada bahasa Arab ketika beliau menjadi Perdana Menteri Turki dalam tempoh 10 tahun, tak silap saya, 1950 hingga 1960. Beliau telah berjaya mengizinkan kembali orang-orang Turki untuk pergi menunaikan ibadah haji. Ya, baik. Tetapi walaupun hayat beliau berakhir di tali gantung, namun dengan munculnya watak seperti beliau, itu sudah boleh menggambarkan mukadimah kemenangan akan ditempa oleh masyarakat Turki pada suatu masa nanti. Ini contoh zaman mutaakhir yang kita boleh lihat lebih dekat dengan zaman kita pada hari ini. Perjanjian Hudaibiyah tidak menunjukkan zahir apa-apa kemenangan pun bagi kaum muslimin. Sebaliknya, perjanjian itu seakan lebih memihak kepada golongan musyrikin. Namun itulah yang Allah sifatkan sebagai kemenangan. Dan secara rasminya, kemenangan dizahirkan pada peristiwa pembukaan Kota Mekah, dan secara simboliknya, kemenangan dizahirkan pada peristiwa Haji Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijrah, bulan Zulhijjah, yang mana segerombolan manusia yang begitu ramai daripada kalangan bangsa Arab mengikut Nabi SAW melakukan ibadah haji. Jadi hadirin mati Allah sekalian, bila kita baca surah Al-Fatah yang membawa maksud kemenangan, pertama sekali kita meyakini bahawa Allah akan menetapkan kemenangan untuk kaum muslimin. Itu janji Allah Ta'ala. Termasuklah janji kemenangan untuk umatnya yang terakhir di fasa akhir zaman ini. Kita inilah. Ya. Kemenangan itu akan tiba. Kemenangan itu akan berlaku. Bagaimanakah bermulanya kemenangan untuk umat Islam? Allah akan memilih pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah untuk mengurus tadbir wilayah kerajaan dan umat Islam. Itulah tanda paling awal, hadirin mati Allah sekalian. Tidak ada kemenangan. Bagaimana kita nak isytiharkan sebuah kemenangan selama mana umat Islam masih ditadbir oleh orang-orang yang bukan ahlinya? Orang-orang yang tidak ada kejujuran, yang tidak ada amanah, yang hanya gilakan dunia dan kekuasaan. Kalau itulah watak yang memimpin umat Islam, maka kemenangan tak akan berlaku ke atas umat Islam. Baik. Namun, sesudah kemenangan itu berlaku, ada satu perkara yang kita kena faham. Nabi menyifatkan umat ini dalam sebuah hadis yang sahih dengan perkataan kausa isail, iaitu seperti buih di lautan. Apa maksud buih di lautan? Sebahagian para ulama menyatakan rapuh, ditepuk dengan telapak tangan, hancurlah buih itu. Buih di lautan, buih. Puan-puan tengok buih sabun sebagai contoh. Cantik, nampak banyak kan buih. Tapi dalam buih itu kosong. Timbul, tapi dalamnya kosong, tak ada apa-apa. Umat yang banyak seperti buih di lautan adalah umat yang ilmunya cetek, kefahamannya rendah, ibadahnya tidak lurus mengikut sunnah, tetapi semangatnya tinggi. Itulah buih di lautan. Itulah keadaan situasi umat di akhir zaman ini. Dengan populasi 1.9 bilion umat Islam, 444,444 juta berbangsa Arab, yang bakinya adalah bangsa-bangsa lain. Majoriti umat pada hari ini ibarat buih di lautan. Ilmunya cetek,
ibadahnya tidak lurus mengikut sunnah, kefahamannya rendah, semangatnya tinggi. Demikian yang saya nukilkan sepanjang 12 hari perjalanan saya di Tanah Haram, yang melihat begitu ramai orang berpusu-pusu beribadah. Tetapi secara overall kita melihat cara mereka, kita tidak melihat ibadah mereka seiring lurus seperti mana apa yang Nabi anjurkan. Masih diselangi atau diselitkan dengan ritual-ritual syirik, ya, sama ada lawatan tempat tertentu ataupun di dua buah masjid itu sendiri boleh sahaja berlaku syirik. Adab dan toleransi yang langsung tidak ada di kalangan umat Islam, walaupun bukan bangsa kita, bangsa lain, ya. Dan kita boleh lihat semua ini menunjukkan dasar penguasaan ilmu yang amat rendah. Tapi semangatnya tinggi, untuk beribadah itu tinggi semangatnya. Lalu depan kubur Nabi nangis-nangis begitu kan. Tapi hadirin sekalian, kita tengok pergi ke tempat-tempat lain, beriman air tu boleh menyembuhkan, air telaga ni boleh menyembuhkan. Nampak? Ini ada perkara-perkara yang berlaku realitinya pada umat hari ini. Dan saya nak kita semua faham, bila berlakunya zaman kemenangan Islam, itu tidak membawa maksud semua umat Islam ini cerdik, berilmu tiba-tiba. Tidak, puan-puan sekalian. Buih di lautan itu akan terus kekal sebagai buih di lautan. Hatta zaman umat Islam menempuh kemenangan sekalipun, buih di lautan ini tetap akan ada. Ramai. Tetapi kemenangan ini Allah berikan bagi mereka-mereka yang mampu menjadi mutiara di sebalik buih-buih tersebut. Siapa mutiara itu? Mudah-mudahan kita adalah antara mutiara tersebut. Kerana apa? Kerana hadirin mati Allah sekalian, antara salah satu faktor utama untuk kita tidak menjadi seperti buih di lautan, sebaliknya ingin menjadi sebutir mutiara, adalah dengan ilmu, memahami, ya, penguasaan ilmu. Yang kita cari ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka Allah akan membantu akal fikiran kita, menintelektualkan akal fikiran kita menjadi seorang mukmin yang bijak, menjadi seorang mukmin yang berkualiti, ya. Bukan hanya mukmin yang boleh bercakap, membaca ayat Al-Quran dan hadis, ya, tetapi dalam diri dan jiwanya penuh dengan prasangka buruk, penuh dengan sifat-sifat yang tidak wajar ada pada seorang mukmin. Baik, hadirin sekalian, demikian kesimpulan daripada surah Al-Fatah yang membawa maksud kemenangan yang saya telah bahaskan kepada kita semua beberapa siri yang lalu. Hari ini, alhamdulillah, kuliah sebenarnya hari ini adalah kuliah kedua kita lah, melengkapkan kuliah kedua bagi bulan November yang tak sempat kita adakan pada minggu yang lalu, hari Isnin. Sebenarnya saya nak live daripada mana? Daripada Madinah dan Mekah 2 kali lah sepatutnya, 2 kali Isnin kan. Tapi disebabkan oleh kekangan faktor itinerary perjalanan, jadi hari apa ni, dan juga faktor masa jugalah, ya. Jadi kita tak dapat nak bersiaran. Jadi hari ini minggu pertama bulan Disember, kita mengadakan kelas kedua kita lah untuk bulan November, melengkapkan 2 kelas bagi bulan November lalu. Baik, surah yang akan kita bahaskan pada petang ini adalah surah yang ke-47 daripada susunan tertib Al-Quran. Surah ini kedudukannya sebelum surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah surah 48. Sebelumnya adalah surah Muhammad.
Jadi kita nak bahas surah Muhammad pada petang ini. Surah yang tak panjang lah hadirin sekalian, taklah begitu panjang, hanya mempunyai 38 ayat sahaja, dan surah ini adalah merupakan surah Madaniyah, diturunkan selepas hijrah Nabi SAW. Surah Muhammad, itu Muhammad merujuk kepada Nabi lah, nama Nabi. Tapi sebenarnya surah ini mempunyai nama lain. Siapa tahu apakah nama kedua bagi surah Muhammad? Ya, nama kedua bagi surah Muhammad adalah Suratul Qital, yakni Al-Qital. Apa makna Al-Qital? Peperangan. Ya, surah peperangan. Itulah makna Al-Qital, peperangan. Baik. Mengenai kelebihan dan fadilat surah ini, ya, tidak dapat kita jelaskan secara umum kerana tidak punya petunjuk daripada Nabi apakah kelebihan yang khusus bagi surah ini. Namun walaupun tanpa ada sebarang petunjuk daripada Nabi berkenaan dengan kelebihan surah ini, dia tetap merupakan salah satu surah daripada Al-Quran dan ia tetap mempunyai kelebihan-kelebihannya yang tersendiri. Baik, kita mulakan insya-Allah 3 ayat pertama daripada surah ini. Saya bacakan dahulu, insya-Allah mudah-mudahan kita beroleh keberkatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Baik, maknanya ayat surah Muhammad ni dia menariknya, dia terus bermula dengan alladzina, iaitu orang-orang yang orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Allah menghapuskan perbuatan-perbuatan mereka. Apa maknanya? Segala perbuatan baik yang pernah mereka buat, Allah akan padam serta-merta di hari akhirat nanti. Ada tak orang kafir yang jujur? Ramai. Ada tak orang kafir yang melakukan kebaikan? Banyak. Tercatat tak kebaikan itu? Tercatat. Catat, sebab malaikat ni Allah perintahkan catat. Catat saja, Muslim ke, kafir ke, beriman ke, munafik ke, siapa ke, dia buat baik tulis, dia buat jahat pun tulis. Maka ramailah orang-orang kafir yang kembali kepada Allah nanti dengan catatan kebaikan yang banyak. Ya, tak dinafikan. Mungkin perempuan terkejut dengar ni kan. Oh, ada pahala juga. Adalah malaikat tugasnya mencatat. Malaikat tidak hanya mencatat orang-orang mukmin, dia juga mencatat kebaikan dan keburukan orang-orang kafir. Baik. Tetapi apabila sampai di hari akhirat, Allah memadam serta-merta semua kebaikan, pahalanya. Inilah yang daripada ayat kita baca ni. Sebab apa? Sebab Allah murka. Murka. Kan? Murka ni kita bawa lah apa hadiah ke, bawa lah kelebihan apa pun. Ya, tapi kalau dah murka, tak ada apalah. Sebab apa? Kemurkaan Allah disebabkan hidup mereka ini mengadakan sembahan lain selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya. Okey? Baik. Saya pernah sebut kepada puan-puan kisah Abdullah ibni Jud'an. Orang yang memulakan
mencetuskan resolusi perlindungan hak kepada peniaga luar di kota Mekah. Bagus, Nabi puji. Tapi Nabi apabila ditanya oleh Aisyah tentang kedudukan beliau, Nabi jawab, innahu finnar, sesungguhnya dia di dalam neraka. Apa sebab? Sebab dia mati, dia tak terima dakwah Nabi SAW. Baik. Dan orang-orang yang beriman pula kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh dan beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yakni Al-Quran, dan itulah yang hak dari Rabb mereka, yang benar daripada Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Terbalik pula, kita sampai di akhirat nanti, malaikat datang bawa sepenuh catatan dosa kita. Apa dosa yang kita buat? Kita kira daripada kita bangun pagi hari ni, apa dosa yang dah kita buat? Contoh kan. Jadi, semuanya tertulis. Tertulis, terhitung sampai di sisi Allah. Tetapi disebabkan oleh mukminnya kita, iaitu orang Muslim yang menyembah Allah Ta'ala, maka Allah memandam keburukan-keburukan tersebut. Sebab tu saya dah bagi tahu kepada perempuan sekalian, majoriti penghuni neraka adalah orang kafir, hanya segelintir kecil sahaja penghuni neraka itu adalah orang mukmin. Sikit je, tak banyak. Kerana apa? Kerana majoriti orang mukmin ke mana? Mereka terus ke syurga Allah Azza wa Jalla. Itu rahmat Allah Ta'ala ke atas orang-orang mukmin. Baik. Yang demikian adalah kerana sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang hak, yang benar dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan bagi mereka. Okey. Baik. Ada soalan kat sini? 3 ayat yang saya rasa begitu ringkas lah. Ya, simple makna dia. Okey. Ayat keempat hingga ke-9. Okey, ini kita masuk syarahan yang panjang sebab dia bermula kisah. Ayat keempat dan hingga ke-9 adalah perintah untuk membunuh musuh dan menawan mereka. Ayat peperangan, sebab tu surah Muhammad dipanggil surah Al-Qital, peperangan. Setelah itu bolehlah dibebaskan atau ditebus. Ini perintah dalam perang. Fiqhul qital, fiqh peperangan. Baik. Semasa di Madinah hari Isnin tu dah saya tak dapat online tafsir ni sebab daripada Madinah tu saya bergerak, saya pergi ke Badar. And for the first time saya pergi ke tanah Badar, menuju ke bahagian barat, menuju ke pesisir pantai Laut Merah. Angin yang sangat kuat di sana. Di sana adanya Badar, ya. Di sana adanya satu tempat bernama Badar. Bandar kecil. Bukan bandar pun, macam pekan kecil sahaja. Ya. Tak punya apa-apa. Lebih sunyi berbanding dengan PKP kita. Itulah dia Badar. Macam bandar PKP, orang pun tak ramai. Ya. Baik. Tempatnya nyaman, cantik, tenang lah. Kalau nak duduk sana tu rasa macam boleh duduk lah, tenang. Saya bila sampai tu saya teringatlah kenangan-kenangan duduk di Mesir dahulu. Sudah berapa tahun Ini 2022, sudah genap 10 tahun lah saya pulang dan tak pernah jejakkan kaki ke Mesir sejak pertama kali saya jejakkan kaki dahulu. Sejak kali terakhir saya pulang. Sebab saya duduk di kawasan yang sunyi di Mesir tu, di atas bukit. Jadi teringatlah kenangan itu. Pergilah pergilah ke makam beberapa sahabat di Medan Uhud, di Medan Badar dan Jabal Malaikah, Bukit Malaikat.
Bukit yang dikatakan tempat turunnya malaikat membantu pasukan kaum muslimin ketika berhadapan dengan pasukan musyrikin Mekah. Baik. Apa pun hadirin mati Allah sekalian, tak ada siapa yang suka peperangan, namun peperangan adalah perkara yang Allah tetapkan berlaku ke atas umat manusia untuk menzahirkan kemenangan. Maaf, untuk menzahirkan kebenaran. Tak ada siapa suka. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis akhir zaman pun, kemenangan akhir yang ditempa di zaman Nabi Isa, akhirnya itu pun semuanya adalah melalui peperangan. Ini dia. Dan memang Allah jadikan begitu, hadirin mati Allah sekalian. Ya, ketetapan sunnatullah yang kita tidak boleh pertikaikan. Baik. Ayat keempat daripada surah Muhammad. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan peperangan, kata Allah, maka pancunglah batang leher mereka. Dalam perang, dalam perang, bukan dua perang. Nak pilihan raya tak payahlah sampai nak bunuh orang kafir. Pilihan raya je pun. Mangkah, itu. Mangkah musilab. Kan? Jadi, kempennya sampai nak bunuh orang kafir, tak payah. Ya? Ini cerita dalam peperangan. Bertemu orang kafir yang sedang memerangi kaum muslimin, pancunglah batang leher mereka, kata Allah. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Bila mereka sudah kalah, Allah perintah tawanlah pasukan mereka, dan sesudah itu kamu boleh memilih untuk membebaskan mereka secara percuma atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Baik. Demikianlah apabila Allah mengkehendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Kalau Allah nak, Allah binasakan terus musuh Islam, orang-orang kafir dalam perang. Dan tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dari sebahagian yang lain. Tapi Allah tak musnahkan terus. Untuk apa? Untuk Allah uji sebahagian daripada tentera kaum muslimin. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Baik. Okay. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ya, dalam ayat yang kita baca, ayat keempat ini, ada perkataan, cuba perhatikan dalam surah Muhammad ayat keempat, hatta tada'al harbu awzaraha. Ya, sampailah perang berhenti. Apa maksud perang berhenti? Ada pandangan yang menarik daripada Mujahid, seorang tabi'in, tokoh ulama tafsir. Beliau menyatakan hatta tada'al harbu awzaraha, sehingga peperangan berhenti itu bermaksud sampailah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Lain macam pandangan beliau. Bukan merujuk kepada satu-satu peperangan yang pernah berlaku di zaman Nabi itu, tak. Tapi Allah bagi tahu hatta tada'al harbu awzaraha, sampailah peperangan berhenti, maksudnya masa turun Nabi Isa. Baik. Masa turun Nabi Isa, peperangan dah habis ke? Okey. Unofficial dah tamat. Officially belum, sebab kita ada satu lagi peperangan mudah yang akan kita menangi selepas turunnya Nabi Isa. Dan itu merupakan peperangan terakhir yang akan dilalui oleh kaum muslimin. Itulah peperangan Qitalul Yahud, peperangan memerangi orang-orang Yahudi.
Israel lah kalau kita sebut hari ni. Di mana? Di bumi Syam. Tempatnya pun di tanah haram Israel itu. Yang dijangka oleh sebahagian pengkaji berlakunya pada tahun 2028. Allahu'alam. Kalau macam tu, Nabi Isa lah turun sebelum 2028. Kan? Jadi, tamatnya peperangan itu, berakhirlah kekuasaan orang Yahudi, tamatlah sebuah negara haram bernama Israel, dan kalau betul lah, hadirin sekalian, kalau betul lah terjadi 2028 tu, kalau betul maknanya negara haram Israel itu berdiri tepat 80 tahun sahaja. Iaitu sama tempoh dengan The Crusaders, angkatan perang salib berjaya menawan Baitul Maqdis juga hanya 80 tahun sahaja, daripada 1099 hinggalah ke 79 gitu ya. Baik. Okey. Kalau betul 2028 adalah tahun kejatuhan Yahudi dan Israel, kalau betul lah, itulah dia. Sebab kita macam mana pun dalam bab ini kita tak boleh meneka tahun, tarikh, kan, mana boleh. Itu rahsia Allah. Ya. Jadi kalau betul lah, kalau betul, ya, itu kalau betul. Maknanya Al-Mahdi itu akan muncul beberapa tahun sebelum itulah. Tak mesti 7 tahun, mungkin kurang lagi daripada 7 tahun. Sebab selepas turun Nabi Isa, Al-Mahdi masih lagi memerintah, masih lagi memimpin. Begitu. Sehinggalah diambil alih oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Tak adalah, bukanlah tujuan benda ni nak meneka tu, saya kata tak ada siapa boleh meneka, pertama. Yang kedua, benda ni bukan bertujuan untuk menakut-nakutkan, tetapi perkara ni bagi umat Islam yang memahami, mereka tak sabar menunggu kerana ia merupakan janji kemenangan. Sebaliknya kita telah didoktrin selama ini, benda-benda ni merupakan ketakutan, dah nak kiamat. Sedekat mana pun kiamat yang kita fikirkan, lebih dekat kiamat ajal kita berbanding kiamat bumi ni. Percayalah. Jadi tak usah risau. Sekali kiamat esok, ajal kita akan tiba malam ni. Macam itulah maksudnya. Okey? Baik. Okey, ini pandangan Mujahid, menarik. Maknanya Mujahid menyatakan peperangan tak akan berhenti bagi umat Islam melainkan sehingga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan Mujahid mengacu pada satu sabda Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq hatta yuqatilu akhiruhumud dajjal, kata Nabi. Segolongan daripada umatku yakni di Syam, di bumi Syam, akan sentiasa menampakkan kebenaran, menzahirkan kebenaran, sehingga yang terakhir dari mereka akan memerangi Dajjal. Dajjal yang zahirlah pada waktu itu, yang memunculkan dirinya, memimpin orang-orang Yahudi. Itulah umat Nabi. Yang itulah peperangan terakhir bagi sebahagian golongan umat Nabi yang sentiasa menzahirkan kebenaran di atas muka bumi. Baik, menarik ini. Menarik ini cerita perbahasan ini. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan daripada Jubair bin Nufair, ia berkata, sesungguhnya Salamah ibn Nufail memberi khabar bahawa ia pernah dia sahabat Salamah bin Nufail ni, Salamah ni lelaki, bunyi macam perempuan, Salamah nama. Salamah bin Nufail ni sahabat. Beliau kata beliau pernah datang jumpa Nabi SAW dan beliau tanya, sesungguhnya aku telah melepaskan kembali peralatan kuda. Maknanya melepaskan peralatan kuda tu, aku telah mencabut kelengkapan perang daripada kuda tungganganku. Telah kuletakkan kembali senjata dan perang telah selesai, kata Salamah ibn Nufail. Ia berkata kepada dirinya, tidak akan ada lagi peperangan. Ini tak dikhabarkan peperangan apa. Tapi Salamah ibn Nufail ikut satu peperangan yang mana Nabi ada dalam peperangan itu tamat.
Bila peperangan itu tamat, Salamah ibn Nufail kata, habislah perang, dah tak adalah perang. Dia beranggapan begitu. Dia merasakan bahawa dengan tamatnya peperangan ini, maka tak ada lagi lah peperangan yang akan dilalui oleh umat Islam. Macam dah settle, habis. Tetapi jawab balas daripada Nabi SAW, Nabi kata apa? Al-an ja'al qital. Sekarang peperangan telah tiba. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alan nas, ya, yuzighullahu quluba aqwamin fayuqatilunahum wa yarzuquhumullahu minhum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik. Kata Nabi, akan sentiasa ada segolongan dari umatku. Mohon maaf ya perempuan ni, kalau suara saya macam apa search sikit, memang kena menekan ni, tonsil bengkak. Akan ada sentiasa segolongan daripada umatku yang menang atas manusia, ya. Allah pun memalingkan hati beberapa kaum, maka mereka pun memerangi kaum itu sehingga Allah memberi mereka rezeki, yakni daripada musuh-musuh mereka. Hal itu berlanjutan hinggalah kemenangan Allah datangkan, kemenangan akhir. Ingatlah sesungguhnya tempat persinggahan yang aman dari segala fitnah bagi orang-orang yang beriman adalah di bumi Syam. Itulah dia. Kita tengok Syam hancur lebur pergi bumi Syam sekarang ni. Jordan jelas selamat, Palestin hancur lebur, Syria hancur lebur. Tapi daripada segi isi kebenaran, jauh lebih baik daripada duduk di negara Arab yang aman. Duduk Saudi sekarang apa jadi? Bayangkan. Saya pelik Saudi ni. Masa dia jaga syariat dulu, PR dia hancur. PR apa PR? PR saya panggil PR. Kita panggil PR dia punya masa dia jaga syariat, nak buat urusan dekat airport pun menyampah. Bayangkan. Ini masa dia jaga syariat dulu lah, konsert-konsert apa semua tak ada. Dia jaga betul. Tapi susah sangat nak berurusan dengan mereka. Sekarang ni, dia dah tak jaga syariat. Liberal kan. Dia buat hedonism, dia buat macam-macam lah budaya-budaya barat dia bawa. Tapi dalam masa yang sama, masa dia hidupkan budaya barat ni lah, dia ubah beberapa benda, antaranya di airport mereka sebagai contoh. Sekarang ni kalau kita masuk Saudi, kita tengok, kita puji Saudi. Ya Allah senangnya. Kan, hak cop pasport tu pun bila dia cop tu, dia kata welcome, have a nice journey. Oi, tu dia. Dulu mana ada benda-benda begitu. Kan, 10 kaunter 3 je buka. Dia suka kita bersumbat lama 2-3 jam kat situ. Sekarang mana ada. Laju. Masa saya sampai tu flight Turki, Turkish Airlines pun sampai, MAS pun sampai, kurang-kurang ada 500 passenger nak masuk, laju. Kan? Itulah dia. Jadi dia zahirkan kita kebaikan itu ketika mana budaya barat telah dihidupkan. Sebab itu kita tengok sekarang ni barat bagus. Eropah bagus, memang bagus. Kita tak nafikan. Very helpful. Tapi kenapa berlaku pada tempat-tempat begitu? Tapi itulah dia saya sampaikan kepada kita semua lah, kalau kita boleh faham apa yang saya cuba selitkan. Apa yang dia nak zahirkan sebenarnya? Ketika dia jaga syariat, dia buat susah, semua benda susah. Tapi ketika mana dia dah tak jaga syariat, dia dah buat kebebasan, dia mudahkan kita. Itulah realiti dia. Duduklah contoh di Riyadh kan, macam-macam hiburan yang kat Malaysia pun tak ada, akan ada di sana. Ya, baik hadirin mati Allah sekalian. Ya, dan Nabi sambung dalam hadis tadi, dan kuda itu pada ubun-ubunnya telah ditetapkan kebaikan sampai hari kiamat. Jadi Nabi nak bagi tahu kepada Salamah ibn Nufail bahawa kamu kena ingat bahawa peperangan ni akan tetap sentiasa ada. Peperangan ni akan tetap sentiasa ada selama mana belum tibanya saat turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Itulah dia, ya. Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Dalam ayat-ayat ini juga, ya, kita lihat dalam ayat seterusnya,
Allah berfirman, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dan Allah akan memperbaiki urusan mereka. Wa yudkhiluhumullahul jannata 'arrafaha lahum. Ya, dan mereka akan masuk ke dalam syurga. Mana? Yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Ni siapa ni? Orang-orang syahid. Kenapa Allah bagi tahu wa yudkhiluhumullahul jannata 'arrafaha lahum? Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga yang telah diperkenalkan kepada mereka. Bila Allah perkenalkan syurga kepada orang-orang syahid ni? Ketika dia syahid, ketika dia mati. Sebab apa? Sebab roh orang-orang yang syahid Allah letakkan pada burung-burung yang berterbangan di mana? Di pepohonan syurga. Maka orang-orang yang syahid dalam peperangan itu ketika alam barzah, dia duduk di syurga roh dia. Dia dapat melihat keindahan syurga dan sampai masa nanti selepas kiamat, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga yang telah diperkenalkan awal ke atas mereka. Ini berdasarkan hadis. Sebab itulah Allah bagi tahu begitu. Okey. Jadi ayat ini menunjukkan, menzahirkan kepada kita keutamaan para syuhada. Apa keutamaan para syuhada? Antaranya yu'tash syahidu, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, yu'tash syahidu sitta khisalin inda awwali qatratin min damih. Orang yang mati syahid akan diberikan 6 keistimewaan pada saat titisan pertama darahnya mengalir. Ni syahid ni maksudnya syahid betul lah, syahid perang tu. Bukan syahid lain lah. Okey. Baik. Yang pertama, yukaffiru anhu kullu khati'ah. Segala dosa yang pernah ada, hapus semua. Tak ada apa tinggal lah. Zero. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan diperlihatkan tempat duduknya nanti di dalam syurga. Wa yuzawwajadu minal khuril ain. Akan dikahwinkan dengan bidadari syurga. Wa yu'minu minal faza'il akbar. Aman daripada ketakutan yang dahsyat. Dia takkan ada rasa ketakutan mahsyar apa semua seperti mana orang lain rasai. Wa min azabil qabr, juga tidak akan merasai sebarang azab kubur. Wa yuhalla khullatal iman, dan akan dihiasi dengan hiasan keimanan. Apa dia hiasan keimanan? Wallahu alam. Secara umumnya kita memahami hiasan kebaikan. Abu Darda menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, yushaffa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitih. Ia ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahawa orang yang mati syahid akan memberi syafaat pada 70 orang dari anggota keluarganya. Dia boleh membantu untuk memudahkan urusan 70 orang daripada ahli keluarganya. Inilah kelebihan orang-orang yang syahid. Tetapi untuk berada pada medan peperangan yang membolehkan kita syahid, itu adalah merupakan pilihan tertinggi bagi seorang mukmin. Kalau buat haji tu ramai je orang yang buat haji, ulang-ulang setiap tahun, haji je, kan. Orang lain nak pergi haji susah, dia dapat je haji. Ramai je. Kan, kadang kalau bagi kita tengok, dialah mukmin yang paling tinggi darajatnya. Ialah Allah pilih dia setiap tahun dapat tunai haji. Jawapannya tak, bukan mereka. Siapa yang paling tinggi? Orang yang Allah pilih berada di dalam sebuah peperangan yang berpeluang untuk syahid. Baik. Okey. Mujahid berkata, penduduk syurga akan dihantar ke tempatnya seperti yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka tidak keliru seolah-olah itulah tempat mereka sejak mereka diciptakan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang minta ditunjuki ke tempatnya. Baik. Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah
idza khalasal mu'minuna minan nar, apabila orang-orang yang beriman telah selamat dari neraka, haubisu, maksud selamat ni apa? Berjaya melintasi titian sirat. Haubisu biqantaratin bainal jannati wan nar, maka mereka akan berhenti di sebuah qantarah, ni jambatan juga. Satu jambatan antara syurga dan neraka. Yataqasuna madzalim, ya, yang mana mereka ini akan saling kisos, antara orang yang pernah menzaliminya, kanat bainahum fid dunya, atas perbuatan zalim yang pernah berlaku antara mereka berdua di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuqu, sampailah apabila clean, bersih, tak ada lagi dendam yang terkesumat dalam hati, semua dah dibalas. Udhina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam syurga. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, inna ahadahum bimanzilihi fil jannah ahda minhu bimanzilihi alladhi kana fid dunya. Sesungguhnya seseorang di antara mereka lebih tahu tentang rumahnya di syurga daripada rumahnya yang ada di dunia dahulu. Itu dia. Ya, bukan lebih tahu sebenarnya, salah terjemahan ni. Ya. Inna ahadahum bimanzilihi fil jannah ahda minhu. Maknanya orang yang Allah pilih ni, ya, Allah akan tunjuki kepada dia rumah dia di syurga melebihi rumah dia di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kehidupan dia, dia akan lebih memfokuskan untuk memiliki rumah di akhirat, ya, bukan memfokuskan untuk menghiasi rumahnya di dunia. Begitulah, ya. Wallahu ta'ala a'lam, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Tolong catat note, kita akan sambung ayat yang ke 7 daripada surah Muhammad. Wallahu a'lam. Iaitu di bawah tajuk, siapa yang menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong dan memudahkan kesulitan dia. Jadi begitulah insyaAllah. Mohon moga-moga insyaAllah ianya bermakna buat kita semua. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik, insyaAllah jika tidak ada soalan, kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati usaha kita semua insyaAllah. Mohon maaf jika ada sebarang kesulitan pada suara saya dan sebagainya, tak tersebut berit bekak, berit tekak, bengkak. Jadi Allahu'alam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan yang baik pada kita semua insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.